Baik, kembali dalam Buletin Awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Setiap 8 Mac setiap tahun, pastinya hari ini merupakan hari yang diingati khususnya untuk wanita bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Cabaran, perkara yang dilakukan pastinya mendapat tempat dalam hati masyarakat semua untuk melihat wanita lebih berjaya, cemerlang dan juga tindakannya memberi inspirasi kepada semua. Membawa inspirasi sempena Hari Wanita hari ini, saya bawakan menerusi Skype ketika ini Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kita bersama dengan Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof. Assalamualaikum dan selamat Hari Wanita, Datuk. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat Hari Wanita juga kepada seluruh wanita Malaysia. Ya, Datuk, Alhamdulillah. mengangkat tema wanita bangkit mendepani cabaran. Cabaran ini bukan sahaja sekarang tetapi bermula sejak awal lagi dahulunya, tetapi Ya. mungkin tahun demi tahun berbeza, terutamanya ketika berdepan dengan pandemik COVID-19. Sejauh mana cabaran yang dihadapi yang ada untuk wanita hari ini dan cabaran ini untuk kita lihat baik dari sudut impak pandemik dan juga ekonomi khususnya, Datuk. Ya, terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia di atas kesudian merasmikan Hari Wanita Kebangsaan 2021 pada hari ini ya. Dan tahniah juga kepada penerima-penerima ikon sempena Hari Wanita Kebangsaan 2021 yang mana kita telah mengiktiraf mereka dan kita jasa-jasa peranan mereka sangat penting dan kita harap supaya mereka terus cemerlang untuk dijadikan contoh kepada wanita yang lain ya. Dan menjawab soalan tadi, sebenarnya cabaran yang dihadapi oleh wanita ini pelbagai ya. Di antaranya kita lihat dan terutama dalam berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, kita sangat memahami bagaimana tekanan dan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada wanita-wanita kita sebenarnya yang menjadi peranan sebenar di rumah dan di luar rumah. Dan kita lihat di antara cabaran yang dihadapi oleh wanita, di antaranya wanita menerima beban tugas yang berganda. Kalau kita lihat terutama dari sudut tuntutan tugas rumah tangga, ya. Kalau kita lihat dalam satu kajian didapati wanita meruangkan masa lebih daripada 63.6% masa mereka berbanding dengan kaum lelaki dalam melaksanakan tugas penjagaan yang tidak berbayar. Tetapi dia tetap mendapat pahala sebenarnya ya. Jadi sebab itu saya mengucapkan tahniah kepada mereka-mereka yang begitu hebat, yang sanggup berjaya menseimbangkan antara kerjaya dan rumah tangga. Dan di antara cabaran juga ialah wanita hari ini berdepan dengan cabaran ramai juga di kalangan mereka yang berdepan dengan menjadi mangsa keganasan rumah tangga, mangsa gangguan seksual dan juga isu-isu kenderaan, dan seharusnya perkara ini diambil perhatian oleh semua pihak. Sebab itulah kita menyeru supaya semua pihak bertanggungjawab untuk sama-sama kita menjaga wanita. Wanita untuk dikasihi, untuk dilindungi, bukan untuk didera, bukan untuk diganasi. Setiap kita adalah lahir daripada perut seorang wanita ya. Jadi sebab itulah kita mengharapkan dengan kempen atau kesedaran wanita bangkit untuk berdempani cabaran ini untuk membangkitkan kesedaran bahawa wanita mampu berdepan dengan pelbagai cabaran. Dan kita lihat juga bagaimana cabaran yang dihadapi wanita ini untuk penglibatan wanita di peringkat pembuat keputusan dalam pelbagai bidang. Kalau kita lihat di Bursa Malaysia, kita baru mencapai 25.4% daripada 100 syarikat teratas yang tersenarai di Bursa Malaysia yang berjaya menyambut komitmen pengisian 30% ahli lembaga pengarah wanita. Jadi saya harap kali ini akan diberi perhatian oleh syarikat-syarikat, oleh majikan-majikan untuk memberi kepercayaan dan sokongan kepada wanita. Sebenarnya wanita mampu, boleh, perlu kepada sokongan dan dukungan. Begitu juga saya mengambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan dan terima kasih pada kaum lelaki. Sebenarnya di luar sana ramai adalah kaum lelaki yang hebat, yang bertanggungjawab, yang melindungi wanita, dan saya sangat berterima kasih di atas sokongan dan dukungan kaum lelaki untuk membela kaum wanita. Jadi insya-Allah saya mengharapkan supaya sama-sama kita berbanding bahu antara lelaki dan wanita untuk sama-sama kita memberi sokongan yang terbaik untuk memastikan kita dapat melahirkan wanita yang
dia dapat berperanan sebaik mungkin dalam kita membina ekonomi dan negara kita, insya-Allah. Wanita adalah teras pembangunan negara, insya-Allah. Ya, Datuk, melihat kepada pemerkasaan wanita yang dilihat perlu diperhebat khususnya dalam soal menghalang segala bentuk diskriminasi dan berak sebelah yang dilakukan kepada wanita supaya peluang untuk menonjolkan kemampuan itu dapat dilakukan. Dalam konteks ini, Datuk, bagaimana untuk meletakkan keadaan yang setara, menolak segala bentuk diskriminasi dan meletakkan perkara ini di tempat yang betul, Datuk? Ya. Untuk melaksanakan perkara ini, semua pihak mesti ada tekanan. Wanita sendiri mesti mempunyai jati diri. Dia mesti memberi keberanian untuk bangkit, untuk bersama mendepani cabaran. Wanita sendiri mesti melengkapkan dirinya dengan ilmu, dengan maklumat, dengan pengetahuan, dengan skill, kemahiran, supaya mereka mampu berdepan dengan segala cabaran. Dan di peringkat kerajaan, kita menyediakan pelbagai inisiatif untuk membantu. Kalau kita tengok dari sudut ekonomi, kita ada pelbagai pakej, termasuk pakej prihatin, penjana, permai yang kita sertakan dalam bajet 2021, dan juga kita yang terbaru bagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melancarkan My Digital, iaitu satu program khas untuk kita membantu usahawan wanita untuk bagi peluang mereka untuk memasarkan produk-produk mereka lebih luas dengan bantuan teknologi yang ada. Jadi sebab itulah wanita perlu bangkit, terutama B40, wanita di luar bandar. Jangan kita lemah untuk berdepan dengan cabaran pandemik yang ada. Sebenarnya ruang terbuka luas. Kesungguhan daripada pihak kita untuk bangkit, untuk mengambil ruang dan peluang yang telah disediakan oleh kerajaan. Begitu juga kerajaan menyediakan insentif My Kasih Capital di bawah YKN, iaitu suntikan modal perniagaan, contohnya dalam bidang e-dagang, untuk membantu mereka yang memerlukan dan mereka yang berkelayakan. Dan kalau kita lihat di Kementerian Pembangunan Wanita juga, kita perkasakan juga bagaimana untuk membantu wanita untuk berdepan dengan isu-isu keselamatan. Kita mewujudkan skuad wadah, wanita anti jenayah, iaitu satu skuad yang kita wujudkan dengan kerjasama dengan PDRM untuk kita menangani isu-isu yang berkaitan dengan psikososial atau berkaitan dengan keganasan dan sebagainya. Dan alhamdulillah semalam saya bersama dengan PDRM, pasukan D11, untuk membincangkan bagaimana untuk kita memantapkan lagi pasukan skuad wajah yang kita wujudkan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, agar kita dapat sama-sama berganding bahu dengan agensi-agensi kerajaan yang sedia ada untuk memastikan wanita selamat, insya-Allah. Dan saya juga sangat berterima kasih di atas apa yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan perasmian pagi tadi, menyarankan agar pihak Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Sumber Manusia supaya melihat kesesuaian pengeluasan kemudahan bekerja dari rumah untuk sektor awam, swasta, dengan gaji penuh bagi penjagaan ahli keluarga yang uzur, ibu bapa yang sakit, dan juga menyokong isteri dalam keadaan menjaga anak yang baru lahir, termasuk juga yang kematian suami ataupun kematian isteri. Ini adalah satu inisiatif yang sangat dekat di hati wanita ketika berdepan dengan tekanan kematian suami ataupun seorang suami yang kematian isteri. Sudah tentu memerlukan sistem sokongan yang begini untuk memberi ruang, untuk memberi ruang untuk mengimbangkan kehidupan dalam suasana baru. Begitu juga dalam depan dengan ibu bapa yang uzur dan sakit, keluarga yang sakit. Jadi inisiatif yang telah dibuat, yang disarankan oleh Yang Amat Berhormat untuk bekerja kemudahan, bekerja dari rumah ini untuk dikaji dan diteliti adalah satu berita yang sangat mengembirakan kaum wanita, ya. Dan alhamdulillah kita harapkan kali ini dapat realisasikan dalam negara kita. Begitu juga menyediakan persekitaran kerja yang selamat untuk memastikan usaha-usaha pencegahan termasuk berlakunya gangguan seksual dan sebagainya tidak berlaku. Dan kita sebenarnya berusaha dengan apa cara untuk memastikan apa jua perancangan kerajaan, pelaksanaan, pemantauan dan bajet yang disediakan mestilah responsif gender supaya mengambil kira tentang keperluan gender. Sebab ini amat-amat penting untuk kesejahteraan negara seluruhnya. Baik. Dan saya juga, terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof. Itu saja waktu yang kita ada dan pastinya inspirasi yang dibawakan dan juga segala inisiatif yang dilaksanakan bukan sahaja di peringkat kementerian kerajaan, malah ia akan perlu disambut oleh masyarakat untuk memastikan tindakan yang lebih komprehensif dilaksanakan selepas ini. Terima kasih sekali lagi Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.